bila kita nak discuss soalan, teacher nak record supaya nanti kod-kod boleh boleh refer balik. Okay. Nanti ada yang heran kan kenapa Google Meet boleh record. Okey, sebabnya kalau anak-anak tengok Google Meet ini di bawah projek kasih. Siapa yang pernah join kelas projek kasih teacher dia tahu. So teacher minta tolong tim projek kasih untuk onkan Google Meet dia orang sebab teacher nak pinjam. Sebab Google Meet projek kasih dia boleh ramai participant. Teacher pun tak ingat berapa dia orang buat untuk participant dia. And dia boleh record. Tapi kalau kita buat Google Meet yang biasa yang free tu kan, dia tak boleh record dan dia tak boleh, if I'm not mistaken, tak boleh lebih daripada 100. Tapi this one yang projek kasih punya. So boleh record. So teacher record just in case kalau nanti kita nak refer balik So kita akan pergi kepada fokus more kepada soalan. Okay, so now kalau anak-anak tengok this is a command word. So teacher sebut tadi kita nak tengok command words dia. So sebelah kiri ni itulah adalah command words yang kita kena faham lah. Kalau dia kata calculate, apa dia yang dia nak calculate tu. Maksudnya kita kena kira kalau calculate. And then describe, kalau kata describe sebenarnya anak-anak jangan fikir kalau ada soalan describe tu kita nak kira. No. Kalau describe maksudnya dia nak dalam bentuk ayat. Kita nak cerita benda tu jadi apa. And then determine. So determine tu dia depends lah. Usually memang by pengiraan jugalah untuk kita nak buktikan. Contoh kalau macam dia nak suruh kita determine turning point itu adalah maximum point. So determine the point is maximum contoh. So kita kena tunjuk step kita ke arah nak tentukan apa yang dia minta tu. Okay, and then explain. So explain pun dia macam describe tadi juga. Dia kena guna ayat juga. And then give senang. Biasa give ni markah dia markah B je. Sebab dia macam maksudnya dia biasa kita tak dapat daripada pengiraan lah kalau give tu. Okay, plot. So semua anak-anak faham lah plot. Macam kita nak sketch graph macam tu kan. And then show dia kita kena proof. Show dengan proof sebenarnya sama je makna dia. Nak suruh kita buktikan. Sketch. Okay, sketch dengan draw tak sama. Untuk IG dia tak ada draw. Kalau namanya draw, soalan tu suruh draw, SPM ada draw Kalau soalan tu namanya draw, means that anak-anak kena guna graph paper. Itu draw. But kalau sketch, dia just simple drawing but we still kena guna ruler lah. Kalau kita nak sketch cubic punya graph. Katakanlah dia tak bagi exist kat kita kan. So kita yang kena buat sendiri. So kita guna ruler juga walaupun sketch. Okay, and then state. State tu just express je lah. Express in clear terms. And then verify, confirm a given statement result is true. So biasa dia kata okay, dia verify ni dia lebih kurang macam determine jugalah. Okay, verify something. So kita kena buktikan, tunjuk yang benda tu sah. And then workout dia lebih kurang macam soalan calculate, soalan find juga. Write. So bunyinya write down sama kan, bunyinya write. Tapi dia bunyi macam write, macam tulis je kan. Tapi kita nak tulis dia tu, nak write dia tu, dia macam soalan differentiation kan. Dia suruh kita write dy dx in terms of apa-apa. Maksudnya macam tu. So dia nak suruh kita write dia dalam bentuk ni. Tapi dia bagi y, so kita nak dapat bentuk tu, kita kena cari dy dx. So it still perlukan working step. Okay. So kita kena kira juga, tunjuk juga. Okay, nak dapat yang disuruh write tu. Okay, so kita nak tunjuk command word. Contoh kat sini, soalan A, command word dia di sini, show that. So kalau nak nampak, so command word kat sini, show that. Dia sebenarnya kan soalan show ataupun soalan proof ni, sebenarnya soalan bonus tau untuk anak-anak kalau dia minta show ataupun proof. Sebab bila dia kata show, maknanya dia dah bagi jawapan kat kita. Baik kan soalan kan? Maksudnya dia dah bagi show. Maksudnya kita dah tahu dah jawapan dia apa. Kita cuma buat sampai dapat je. Tapi sometimes teacher tengok student soalan show, soalan proof macam teacher proof macam tu. Padahal soalan proof, soalan show ni macam alah kacang. Sebab apa? Jawapan dah ada. Kan? Kita just show je. Right? Buat sampai dapat. Itu je. Okay, so nampak ni soalan show that. So kita nak dapat apa yang diminta tu.
Okay, so bila kita buat nanti, inilah step yang dia nak kita tunjuk tu. You should use the given area first. So itulah step dia bila nak show, walaupun dia kata show. Lepas tu kita rearrange. So rearrange, so daripada itulah step yang kita kena tunjuk untuk kita nak menghala kepada jawapan kita tu tadi. And then dia kata, an examiner would expect to see this sort of reasoning. So kena bagi ni, nampak curve part of the perimeter is the circumference of a circle of radius x, the curve length is therefore 2 pi x. So benda-benda macam tu yang kita akan dapat daripada pengiraan kita. So sebenarnya dia bunyi macam show, tapi dia seolah-olah macam nak suruh kita kira sampai kita dapat jawapan. Jawapan apa? Jawapan yang dia suruh show. Itulah dia. Okay, so sebenarnya dia membantu kita. Alright. So inilah dia yang kita akan dapat. Kita dapat perimeter, so kita dapat bentuk dia. Okay, itulah yang sepatutnya kita ada dan kita dapat. Okay, so think this final stage will allow the examiner to award the final mark. So dia nak, sebab dia kata dia nak kita show that ini dia punya P kita. So anak-anak kena buat sampai dapat yang tu. Okay, maksud that's why teacher kata tadi, kalau soalan proof kan anak-anak, soalan show kan, dia macam soalan easy peasy lemon squeezy. Dia dah bagi jawapan. So buat je sampai dapat jawapan. Student kan suka macam, teacher ni jawapan apa, teacher ni jawapan apa kan. So untuk soalan ni, sah-sah dia bagi jawapan. So buat je. Alright. Okay. And then dia nak tanya. On balik kita punya class point tadi. Pegang handphone masing-masing. On balik, buka balik. So, if you make an error and you do not want the examiner to mark it, what should you do? Okay, cuba jawab. Cuba word cloud. So, dia boleh jawab dalam ayat sendiri. Cuba jawab. Itu soalan dia. You make an error and you do not want the examiner to mark the step. What should you do? What? Oh, fish. Telur dia. My favorite. What you eat? Berapa orang baru respon? Itu teacher dah beritahu tadi. So nak tengok balik. Ingat lagi tak? Anak-anak ingat tak apa yang kita belajar hari ni? Dapat ke tak? Itulah dia tu teacher nak kena tanya. So please kena sentiasa fokus supaya kita dapat apa yang kita belajar. Kalau tak macam rugi je. Anak-anak spend pagi ni sampai tengah hari sepagian ni tapi nothing kan. So guna peluang ni absorb sebanyak mungkin ilmu yang ada. 20 orang je. Okay, mari kita tengok. So kita close submission. Okay, put a straight line through it. Betul. Draw a straight line across the error. Betul. Buat line cross. Betul. Cross the wrong answer. Only one line. Betul. Cross. Put formula. Cross. Pandai. Semua kata cross. Draw line. Straight line. Potong. Straight line. Cross. Write another page if tak ada space. Oh, cross it. Okay. Cross the error answer. Okay. Straight line. For the wrong answer. Right. Cancel. Tak payah tulis cancel pun. You just cross je. So examiner dah faham. Memang itulah dia. Teknik dia. Apa yang sepatutnya kita buat. Kalau kita buat salah. Just satu line. Kalau kita buat banyak kan anak-anak boleh cross sengit macam tu pun tak apa. Okay. Kalau rajin nak tulis cancel semua pun okey je. Tapi sebenarnya kat exam kan kita macam masa tu sangat mencemburui kita kan. Kalau exam kan sudah-sudah macam dah nak habis masa. So kita tak payah buang masa benda yang macam tu. Okay, so next. Kita nak tengok example candidate response. Okay, so apa yang ada dalam example candidate response ni? First, kita akan tunjuk soalan dia. Dan kita nak tengok command words yang kita ada. Lepas nanti kita tengok mark scheme. So, apa yang examiner expect kita bagi. Dan kita nak tengok example candidate response and common mistakes that yang student selalu buat. Okay. So this one.
Ni soalan dia find. Kenapa dia tak keluar ni ya? Ni tak keluar ni. Teacher tak tahu ni tak keluar, sepatutnya ada soalan. Soalan ni dia suruh find. Dalam teacher punya slide ni dia ada tapi dekat sini tak keluar, tak tahu kenapa, tapi the question is find. Okay, so nak bagi tahu find tu dia punya command word kita. So dia nak suruh kita find. So kalau soalan find sebenarnya sama macam soalan calculate. So anak-anak boleh calculate. Okay, so untuk soalan find, lepas tu lah equation semua tak keluar. Why ya? Jadi equation kot. Yang ni keluar. Okay, find. Okay, this one hence find. So tadi soalan tadi tu, dia sebenarnya soalan yang first tu dia suruh kita find. Find apa? Find, dia suruh find integration. Okay, soalan first find integration. Soalan yang kedua, hence find. Okay, dia bagi limit. Okay, so maknanya bila ada perkataan hence, yang teacher nak tekankan sekarang adalah ni, command word. So, hence. So, kena ada perkataan hence. Bila dia kata ada perkataan hence tu means kita nak guna apa yang kita dah buat before. Okay, tu hence. Okay, so kenapa soalan ni tak keluar? Okay, ni keluar pula soalan dia. Okay, so this one bila dia kata given that. Okay, so show, nampak? Given that blah blah. Okay, command word dia kata show that. So samalah bila dia kata show that, macam teacher kata tadi, kita buat satu benda tu sampai dapat apa yang dia nak. So dia nak suruh kita show yang left hand side tu dapat equal to 0. So anak-anak kena buat, kena kira, kena tunjuk sampai dapat 0. Okay, so nampak ni, show is a command word. So you have to provide blah blah blah. Okay, inilah dia punya answer scheme dia. So ingat kalau show kita akan guna macam tadi teacher cakap, wajib tunjuk sampai kita dapat apa yang dia nak. So this one nampak, using bla otherwise find, nampak? Using as ni or otherwise. Okay, apa maksud hence dengan or otherwise? Okay, dia ada, kalau soalan tu kata hence, maksudnya wajib guna, wajibal gunah, kena guna, wajib guna apa yang kita dah kira yang previous tu. Okay, itu kalau dia ada word hence. Tetapi kalau dia tambah hence or otherwise, macam this one kan, using yang tadi, yang substitution method tu, or otherwise, ataupun kita berguna cara lain, and then dia suruh kita find. Okay, so untuk soalan yang ada or otherwise, anak-anak boleh pilih. Anak-anak nak buat yang baru ataupun anak-anak guna apa yang kita dah dapat tadi. Tapi dia punya tips dia, anak-anak kena faham tips dia, walaupun soalan tu ada or otherwise, sebenarnya cara yang paling mudah adalah guna yang hence tadi. Anak-anak tolonglah pegang kepada hence tadi. Sebab hence apa-apa. Maksudnya kita dah kira dah separuh. So kita guna hence tu untuk kita sambung je. Tapi kalau kita ambil yang step yang otherwise tadi tu, so macam anak-anak kena start balik all over again daripada 0. Kena start balik. So dah buang masa kita. So ingat pesan teacher, tips yang teacher nak bagi. Kalau soalan tu ada hence or otherwise, pilih hence. Maksudnya apa hence? Guna apa yang kita dah kira sebelum tu. Okay, itu memang tips dia. Itu memang penggubal soalan sendiri yang pernah bagi tahu. Penggubal soalan yang bagi tahu. Okay, dia sendiri yang cakap macam tu. Okay. And then once again, teacher minta anak-anak tolong on class point. So, sekarang kan, kita dah belajar tadi about 2 hours. So, kita sambung sikit. Lepas tu kita dah pergi makan nasi lemak tadi kan. Perut kita dah kenyang kan. So, teacher nak tanya satu je. Describe your feeling. Describe apa yang anak-anak rasa in one word. Okay. Cuba. Share je. Anything. Jangan risau sebab nama dia tak keluar kan. So, just apa-apa je yang anak-anak rasa. Anything yang about your feeling. Apa yang anak-anak rasa sekarang. Bukan rasa semalam ataupun yang rasa pagi tadi. No. Yang sekarang. This time. Saat ini. Apa yang anak-anak rasa. Dalam one word je. Jangan cerita panjang lebar. Oh, teacher saya ni. No. In one word. Kita akan guna yang teacher pesan dekat teacher Yana bawa set Oktober, November 1-3 tu kita akan guna lepas ni. Okay. Lepas ni kita akan guna yang tu.
Anak-anak tak siap pun tak payah risau. Teacher bukan nak suruh buat pun. Teacher nak berkongsi berkaitan dengan set tu. Apa yang boleh, apa yang tak boleh, what you have to do, what you can't do. So benda tu yang teacher nak beritahu. So ada 23 orang je ke yang ada perasaan? Yang lain tak ada perasaan ke? Tak share pun? Okay. So mari kita tengok. Tak apa, teacher tak tutup submission. So you still boleh send je submission. Okay, feeling good like I should. Semangat nak solve equation. Ni teacher suka. Semangat tu Semangat nak solve equation. Stress out. Why stress? Oh, stress out. Broken. Kenyang. Tu teacher percaya. Kenyang percaya. Aduh. Worry, okay, takut, happy. 4 orang jawab happy. Oh, fun, love, ready. Ready teacher suka. Siapa yang dah ready tu teacher suka. Full of energy. Wah, bagus. Teacher suka yang full of energy tu. Nak solve equation yang saya tak dapat jawab lagi sekarang. Tak apa, nanti boleh tanya teacher yang mana yang tak dapat jawab tu. Semangat membara, yes. I like semangat membara tu. Oh, teacher tak faham perkataan ni. Di apa ni? Tak faham ni. Kenapa ni? Apa ni? Depressed, janganlah depressed. Lost? Why? Buat exercise tapi tak dapat jawab. Bila buat ni? Buat exercise bila? Tapi tak dapat jawab. Bila buat? Kalau buat tengah pagi tadi baru tengah buat, memang tak dapat lah sebab Allah tak tolong. Patutnya waktu slot ni kena fokus. Teacher nak bagi tahu apa, teacher nak bagi ilmu. Tapi anak-anak duduk tengah fokus buat latihan. Allah tak tolong lah. We no depressed, yes. No depressed yet. Okay. Alright. So, kita close submission. Pening kepala pada mixed feelings. Okay. Nampak tak? Kalau anak-anak tengok kat sini kan. Okay, 4 orang happy. 3 orang tired. 2 orang takut. Okay, takut. Okay. Tired, exhausted ni macam perut kenyang sangat kot exhausted tu. Dia sebenarnya kalau one whole day belajar kot lah nak exhausted kan. Ni baru makan je. Okay. Alright, so kalau anak-anak tengok kat sini, okay, teacher tunjuk je ni, teacher tak tutup lagi. Okay, so ni semua apa yang anak-anak, yang kawan-kawan kita rasa. So kita boleh tengok kalau for those yang dia ada rasa semangat, dia full of energy semua, tolong bantu kawan-kawan kita sebenarnya dalam kumpulan kita yang ramai-ramai tu yang kita nampak macam seolah-olah kita rasa macam wow, semua orang kita nampak okey je, tapi sebenarnya dalam ramai-ramai yang okey tu masih ada orang yang demotivated. Masih ada orang yang takut, masih ada yang tak semangat nak belajar kan. So kita cuba sampaikan, spreadkan positive vibes itu. Sebab teacher nampak ramai je yang ada positive vibe kat sini, happy, semangat membara, semua macam the rasa yang positif itu cuba anak-anak bagi pas dekat kawan-kawan, tarik kawan sama-sama, biar sama-sama rasa perasaan yang positif itu. Dan teacher percaya anak-anak yang dah 4 tahun together ni, you guys dah kenal sama-sama, sudah ada rasa cintakan batch itu, semangat batch tu dah ada, dah kuat rasa semangat nak jaga nama baik batch kita. Jadi apa kata sebarkan positive vibes itu supaya semua orang dapat rasa yang positive vibes itu. Okey, untuk yang masih rasa takut, masih rasa tak ada motivasi nak belajar, masih rasa depressed, masih rasa penat, itu semua kita boleh overcome benda tu. Okey? Sebab kalau kita rasa kita takut, so kita cuba check apa yang membuatkan kita takut itu. Kalau kita rasa demotivated pun kita kena muhasabah diri. Kenapa kita rasa demotivated?
Okay, so kita manusia ni, hidup kita dia macam pesta. Dia macam colours. Anak-anak tengok kan kita ada so many colours kan. Macam even kalau kita kata pink. Let's say kalau kita cakap pink kan. So pink itu sendiri pun dia ada banyak types of pink. That's why kalau orang lelaki dia tengok pink dia dah pening dah. Dia cakap pink. Kadang-kadang anak dia minta tudung colour pink. Ayah dia macam pink. Bukan hari tu dah beli pink ke? Itu pink lain. Mesti ayah dia confuse. Pink lain. Bagi ayah dia sama je pink kan. So anak-anak perempuan je dia faham apa maksud pink itu sendiri. Definition of pink. Dia ada banyak colour pink. So sama juga macam kita kawan-kawan kat dunia ni. Kita ada macam-macam perangai manusia. Kita ada mixed feelings. That's why tadi ada yang kata mixed feelings. Yes. Sometimes kita akan rasa demotivated. Sometimes kita akan rasa macam sedih. Sometimes kita akan rasa macam nak burn out pun ada. Tapi jangan lupa perasaan itu kan banyak. So kenapa kita nak kena pilih kepada perasaan yang stres itu? Kenapa kita nak kena ikut ke hati nak pilih perasaan yang tension tu? Kenapa kita tak pilih pergi ke laluan lain yang membawa kita rasa bahagia? Petang-petang penatnya, bosannya duduk kat bilik kan. Padahal cuba kita buka tingkap, tengok kawan-kawan. Duk gelak-gelak ketawa kan. Berlari-lari. Kadang-kadang ada yang badan besar-besar macam ni kan. Hak berat 200 kilo tu kan. Lari gedeguk lari. Lepas tu semua orang gelakkan dia. Tapi dia having fun. So kenapa kita nak duduk kat bilik, nak duduk satu tempat dengan nak melayan perasaan. Penat lah, tension lah, risau lah. Sebab apa? Orang lain boleh pilih ke jalan yang membahagiakan dia. Kenapa kita nak masih duduk di peringkat yang sama, peringkat yang lama? Jadi anak-anak semua, anak-anak form 4 MSM Kuantan, jom keluarlah daripada kepung kita. Segala negatif vibes yang ada kat diri kita, cuba kita buang jauh-jauh, positifkan diri kita. Kalau selama ini kita rasa tak semangat lah teacher. Teacher sebenarnya saya ni bukan apa. Saya tak pandai at math. Sebab saya tak semangat at math. Cuba kita tukar, twist balik apa yang kita cakap. Teacher sebenarnya saya ni pandai lah at math ni. Cuma belum masa dia lah kot. Masa dia tu tak sampai lagi. Saya ni sebenarnya pandai tapi tak sampai lagi lah teacher. Saya tengah cari ni. Cuba kita positif macam tu. Sebab kalau anak-anak kena percaya kat diri sendiri, kena percaya satu benda. Kalau anak-anak kata tak pandai, anak-anak tak akan berada di mana anak-anak berada sekarang. Anak-anak sekarang berada di mana? MRSM, Maktab Rendah Sains Mara. Hanya insan terpilih, budak-budak terpilih je yang ada kat situ. So kat mana yang anak-anak ada sekarang, kat kerusi yang anak-anak duduk itu hanya untuk budak pandai. Budak pandai je akan ada di mana anak-anak berada sekarang. So, jangan ada rasa, saya tak pandai teacher, saya memang tak pandai. No, jangan sekali-kali ada rasa macam tu. Mungkin kalau kita kata, teacher daripada form 2 sampai sekarang saya asyik fail je at math. Mungkin tak sampai lagi hak yang lulus tu. Kita kena kejar dia, kita kena pergi cari dia. Kita cakap, teacher tajuk ni saya tak pandai lah, saya langsung tak tahu. Sebab apa? Sebab kita tak kejar dia. Kita bukan tak pandai tajuk tu, tapi sebab kita yang tak nak pergi blend in dengan tajuk tu. So kita ni ada kaki, ada tangan, ada usaha, ada akal, semua Allah bagi sama kan? Gunalah, usahalah, kejarlah, pergilah cari. Okay? So jangan letak diri kita di takut yang lama, jangan berada di satu takut yang dikelilingi dengan negative vibes. No, ubah diri. Kalau anak-anak rasa macam penat lah teacher, waktu prep kan soal penatnya. Okay, bangun, keluar, pergi jalan, pergi tanya kawan sebelah, pergi toilet ke, pergi ambil fresh air kat luar. So, ubah diri kita. Jangan kita terbelenggu, terikut-ikut, sentiasa dengan duk simpan rasa negatif tu kat diri. Buang jauh-jauh. Hidup ni singkat je anak-anak, tak lama pun. Anak-anak akan berada di MRSM Kuantan tu 2 tahun je lagi. Form 4, Form 5. Anak-anak cuma ada lagi berapa hari je untuk IGCSE. Tak lama. Biasa teacher kata, kita hidup kita sekejap je, tak lama. Okay, nak exam pun tak lama dah, sekejap je. So nak pulun, nak paksa diri belajar dalam sebulan 2 ni je. Lepas tu kita boleh relax sikit. Lepas tu cuti sekolah kan, relax. Nanti naik balik Form 5 baru start enjin balik. Kan? Alright? Okay. So, cuba positifkan diri. Right, so now kita nak tengok. Bila sebut final answer. Okay, apa yang kena ada kat final answer? So, anak-anak kena faham. So, cikgu kan selalu sebut final answer. What is actually final answer? Final answer tu sebenarnya apa? Apa yang examiner nak tengok lah. Kita nak bagi final answer kita. And then the answer has to be exactly as given in the mark scheme. So, sebenarnya final answer kita tu
secantik-cantiknya, seboleh-bolehnya bagi sama dengan mark scheme. That's why anak-anak tengok kalau soalan IGCSE dia banyak, bukan banyak, semua soalan dia akan datang bersama-sama dengan answer scheme. Kalau anak-anak tengok kan, ni soalan ni answer scheme. Kenapa kena ada answer scheme? Sebab nak tunjuk kat kita, nak bagi tahu student tahu, nak bagi tahu student yang final answer student kena macam tu. Okay? In both cases it will be clearly stated in the mark scheme. So memang kat dalam mark scheme tu semua dah ada, ni semua dah ada dalam mark scheme. So final answer dia nak apa? Dia nak, maknanya final answer tu adalah jawapan yang memang examiner expect. Dia memang nak, inilah this calon student ni, ini yang dia kena bagi. So kita akan cuba fulfill apa yang examiner nak. Okay, this one method mark. So method mark tu apa? Method mark tu nampak, kita akan bagi kalau method dia betul dan method tu sebenarnya membawa dia, menghala dia kepada final answer. Baru dapat. Walaupun dia kata betul lah teacher method ni. Mungkin dia ada method di situ tapi method dia tu tak menghala kepada final answer, tak dapat. Okay. And then ada setengah students dia dapat method mark tapi dia tak dapat dekat markah untuk final answer. Mungkin ada salah here and there, kita tak sure kan. So maybe some of the working steps kita tu ada miss kat mana-mana. So method mark dapat, final answer punya mark tak dapat. Mungkin akan berlaku juga macam tu. Okay, the mark scheme will offer given more than one method. Yes, mark scheme IGCSE ke SPM ke always akan bagi lebih kalau ada method yang lebih. Okay, kalau ada 2 method dia akan bagi 2-2. Ada 3 method dia akan bagi 3-3. Okay. So if you use a method not included in the mark scheme but this one tengok teacher baru nak cakap dia tulis kat sini. Kalau kita guna method tapi method tu tak ada dalam mark scheme. Contoh kan macam teacher kata tadi, okay, kalau ada 3 method dia bagi 3-3. Ada 4 method dia bagi semua 4. Katakanlah dan dia ada 4 method tapi daripada keempat-empat ni tak ada satu pun method kita guna. Tapi method kita guna tu betul. Okay, method kita betul, calculation kita, working step kita semua betul. Boleh award mark, boleh diberi markah. So jangan risau. As long as anak-anak tak sesat, as long as anak-anak guna haluan jalan yang betul akan dapat markah. Okay? Okay. So ini yang teacher nak suruh anak-anak buka contoh yang kita buat hari tu. Yang anak-anak dah buat lah. Okay, cuba buka soalan Oktober-November, kod dia 1321. Teacher Yana kata semua dah siap dan dah discuss pun. Tapi teacher suruh juga bawa. Sebab teacher nak guna, inilah tujuan dia. Semua ada ke? Cuba angkat. Teacher nak tengok set dia ada ke? Cuba angkat. Siapa ada? Teacher nak tengok berapa orang yang angkat tu. Modul dia yang set 1-3. Dia nak soalan yang 1-3 bukan 2-3, 1-3. Okay, good. Okay, thank you. Okay, so ramai yang ada. So kita refer soalan tu. Okay, cuba refer soalan tu. Alright, cuba tengok number 1. Okay, yang color orange kat bawah ni, yang kotak bawah ni, okay, nampak tak teacher tajuk kita apa kat atas? Let's look at what the examiner report for this question. So, this is examiner report. So sebenarnya anak-anak pun boleh baca, boleh cari, boleh search je. Dia memang ada examiner report. Dan teacher percaya cikgu-cikgu, memang cikgu-cikgu IG biasanya bila result keluar, masuk je bendalah ni dalam sistem, dalam school support hub tu. Kalau kami cikgu-cikgu ni memang akan tak sabar nak tengok this one lah, examiner report. Sebab kita nak tengok soalan dia. Okay, satu, kita nak bukan nak tengok soalan, kita nak tengok sebab kita akan rasa okay budak kita jawab macam ni. So kita nak tengok. Examiner report, dia akan report based on overall. Maksudnya kalau ada kat dunia ni ada 10 orang 10,000 students calon yang ambil paper 1-3 ni. So maksudnya akan ada 10,000, dia akan refer kepada 10,000 punya calon. Okay, that's why sangat penting untuk kami cikgu-cikgu tahu pasal examiner report supaya kita tahu mistake yang student buat. Macam you guys, anak-anak kena tahu sebelum supaya anak-anak tak buat. Tapi nanti kalau anak-anak, okay let's say this year kan, 2022, you all dah sit for the exam, paper 1-3, 2-2 kan. So bila you guys dah habis exam, percayalah cakap teacher, you all tak nak tengok pun paper IG. Betul, percayalah nanti.
Dah tak nak tengok paper IG, rasa macam, teacher, habis dah exam teacher, lega, macam tak nak tengok dah. Itu yang anak-anak akan rasa nanti. On 14th of October 2022, teacher rasa tak ada siapa dah nak tengok soalan IG untuk form 4. Sebab apa? Sebab dia dah memang habis dah, tak nak teacher, tak nak teacher, letak tepi, tak nak dah. Itu yang student akan rasa. Tapi kami, cikgu-cikgu IG ni tetap bakal tunggu je. You all dah habis exam, tunggu 24 hours nak tengok soalan. Dah tengok soalan, dapat, terus buat. Cikgu ni, dah macam teacher dah 20 tahun mengajar pun, dapat soalan, terus buat. Sebab apa? Sebab nak tahu, nak rasa, nak feel the students rasa tu. Bila kita jawab kan, biasa kami cikgu-cikgu kita akan jawab cepat lah sebab kita tak sabar nak tahu kan. Kita akan cuba jawab sebab kita nak tahu. Dan kita nak boleh rasa, oh soalan ni budak akan careless kat mana, budak akan confuse kat mana, so kita akan rasa. Tapi itu kita akan rasa dekat student kita. Kalau macam Langkawi, katakan budak dia ada 137. So kita akan fikir pasal 137 student. Kuantan ada 145. So dia akan fikir 145 students. Tapi kalau Cambridge examiner report ni, dia refer kepada secara general semua orang. That's why sangat penting untuk kami cikgu-cikgu baca dan anak-anak tahu sebelum anak-anak sit for the exam. Okay, so number 1. Anak-anak dah jawab kan, so nanti boleh compare. That's why teacher suruh bawa. Sebab compare dengan apa yang kita dah buat ni. Anak-anak dah buat, so dia tengok, cuba tengok ni. Apa dia punya examiner ni report pasal apa. Dia kata most candidates were able to sketch a cubic curve. Maksudnya nak buat cubic tu ramai boleh. Tapi dia kata ramai yang lupa pasal negative sign. Kan dekat atas ni ada negatif kan. Depan ni ada negatif 1/4 kan. So mungkin ramai yang tak perasan negatif kat situ. So menyebabkan graf dia tak ada terbalik macam ni. Dia akan jadi naik atas. Maksudnya dia ignore negatif tu. So dia akan dapat graf yang terbalik. Okay, that's why dia cakap itu. Okay, dia tak tengok kat negative sign tu. So dia akan terbalik lah. So dia kata some errors also occur with the intercept with the, okay. Ada setengahnya dia salah kat mana? Dekat nak tentukan intercept untuk coordinate axis. Maksudnya for both x axis dan y axis. So anak-anak, maknanya bila nak suruh sketch graph macam ni, pastikan check kat graph yang kita buat tu, setiap x-intercept, y-intercept tu ada tak? Label tak? Kita kena ada dan kena label x-intercept dengan y-intercept. Okay? It was not that many candidates drew curve with a maximum point very close to, ada yang dia kata yang sketch ni, maximum point ni, maximum point sebelah kanan tu sangat close dengan y-axis. Okay, sepatutnya dia kena kat first quadrant kan, tapi ada yang buat sangat close. So, bila kita walaupun nama dia sketch, bila kita sketch graph, so anak-anak kena pastikan benda tu semua ada. X-intercept, Y-intercept, maximum, minimum, mestilah kena logik. Kalau dia sepatutnya dia berada jauh lah, sepatutnya berada dekat-dekat lah. So, kita kena biar logik. Walaupun namanya sketch. Okay? Dan jangan misread tu, negatif tu. Sebab bila kita misread negatif, memang kita akan dapat orientation dia terbalik lah. Okay, number 2. Okay, this one ramai betul. Many candidates are still not familiar with the difference between velocity and speed. Okay, ramai betul tapi dia bagi jawapan dekat sampai sini je. V negative 4.91. Berapa orang yang hari tu masa dia jawab, dia bagi sampai dekat negative 4.91 je. Raise hand. Macam nampak PSP. Cuba raise hand. Siapa yang dia bagi dekat negative 4.91? Dia tak bagi yang positif. Cuba tengok kertas kawan kiri kanan. Cuba raise hand. Siapa yang bagi negatif hari tu? Oh, tak ramai ke? Oh, bagus ni Kuantan. Budak teacher, budak Langkawi ramai tinggal dekat negatif 4.91 je. Dia tak bagi sampai speed. Sebab set ni kami buat test. So, dia orang jawab bagi dekat negatif 4.91 je. Lepas tu bila kita bincang bagi positif, bagi speed jawapannya 4.91, dia pula betulkan teacher. Teacher, negatif 4.91 dia kata. Dia cakap, no, final answer is 4.91. No teacher, kita orang dapat negatif. So, dia masih tak faham what is actually velocity and what is actually speed. So, anak-anak kena faham terms tu. Velocity tu apa, speed tu apa. Kena faham yang tu. Okay, satu vector quantity, satu skala quantity. So, marah cikgu fizik bila benda macam tu pun student tak dapat, dia kata. Okay. Okay, and then number 3.
Okay, number 3, soalan ni senang sebenarnya. Tapi tengok examiner ni cakap apa. Dia kata, ramai tak dapat sebab dia tak tahu nak olah ni. Nak ubah ni macam mana. Di sini kan chord kan. So nampak dia dah bagi tahu dah. Sini kan chord. So kan kesenang kalau kita tulis sebagai, tukar dulu dia jadi tangent. Chord tu kan is 1 over tangent. Cuba kita tukar jadi 1 over tangent. Nampak dia pun bagi. Kalau kita tukar 1 over tangent, so automatic kita akan dapat tangent tu apa. So 1 over tangent akan jadi 1 over 3. So tangent squared akan jadi 3. So bila tangent jadilah sert plus minus 3. Nampak tak? Ni yang belah kanan ni yang teacher tunjuk ni. Itu yang sepatutnya. Okay, lepas tu use of other geometric identities was okay. Ni tak ada masalah. And lagi satu masalah di sini. Soalan tu dah bagi tahu kan. Dia kata, nampak ni. Bila kita dapat di sini, ini less than. Cuba tengok kat domain dia. Domain dia, X kita more or equals to 0. Tapi dia less than pi. Dekat less than pi, dia cuma ada less than. Dia tak ada equal to pi. So, dia tak termasuk dengan pi tu. So, anak-anak kena tengok nanti. Tengok betul-betul dekat dia punya domain dia tu sampai mana. Okay, so kalau macam teacher biasanya memang for this one first bila dapat soalan macam ni, kita modify kita punya domain dulu. So modify your domain. So nanti kita akan dapat domain kita daripada negative pi over 3 sampai 5 pi over 3. So jawapan anak-anak nanti mesti kena ada dalam domain tu lah. Dalam range tu tak boleh duduk keluar, tak boleh kecil, tak boleh besar. Itu kena check. And dia kata ada, okay. Bila kita kira, kita akan dapat 4 kan. Kenapa 4? Sebab dia ada plus minus kan tadi. So bila dia plus minus, maksudnya semua kuadran akan masuk. Okay. So kalau nak tengok, dia ada jawapan kan. Kita akan dapat jawapan kita, X kita 0 pi over 3 ni. 0 tu sebenarnya termasuk tau. 0 tu is dia punya jawapan. Tapi nampak dia komen apa? Many omitted the solution X equals to 0. Maksudnya, ramai students, bila dia kira-kira dia dapat X equal to 0, dia terus tak masukkan X 0. So dia ingat 0 kot tak ada value, so dia tak masukkan X 0. Tu salah. So ini melibatkan trigo. So melibatkan trigo, melibatkan angle. Trigo dia ada value. Sin 0 ada value. Cos 0 ada value. Tangent 0 pun ada value. So once it involve trigo, angle macam tu, so 0 angle pun dia ada value lah. Kedudukan dia 0 kat mana. So bila dia melibatkan angle, dia memang ada value. So anak-anak please, jangan suka-suka hilangkan. Okay, so kita kena tulis, kena ambil kira semua. Okay, and then number 4. This one sebab dia kata ramai yang betul. Cumanya untuk B kot. B, ramai betul untuk A tapi B, ramai yang salah sebab apa ni? Ni sebab ni. Ya, anak-anak pelajar teacher pun sama. Dia buat the same mistake. Dia buat apa? This one, dia nak expand tu tak pandai. Teacher macam Allah. Yang kat tadi ni, yang kat atas ni, power of 8 pandai pula expand. Meh kat sini power of 2 tak reti nak expand dah. Expand macam biasa je lah anak-anak. Oi, satu bracket, darab satu bracket, expand je macam biasa. So kita akan dapat jawapan dia. So teacher tengok budak-budak Langkawi dia memang salah di sini, expand yang second bracket tu. Rupanya bila baca examiner report, dia pun cerita benda yang sama. Student salah expand. So anak-anak please, tak kisahlah dia macam mana rupa pun, bila kata expansion, power of 2, satu bracket, buka, darab bagi satu bracket, buka. So buat arrow satu-satu, darab satu-satu. Supaya kita tak careless. Okay? Ini memang masalah dia yang tu, masalah expansion tu. Yang A dia dapat, yang B. Sebab expand yang ni, bracket yang kedua. Okay, and then number 5. Yang ni, ramai termiss kat sini lah. Dia misread ke apa entah. Okay, this one kan, dia buat betul tau. Tapi ramai stop kat sini. This one salah. R power of 4 minus 17 R squared plus 16 equals to 0. Ramai dapat sampai situ. Lepas tu tak reti nak buat dah. Tak reti nak buat apa. So sebenarnya kalau tengok anak-anak tengok sini, R power of 4, R power of 2. So sama je dengan kita ambil jadi R squared dengan R. So dia akan jadi kuadratik biasa. Jadi kalau anak-anak factorize guna yang calculator tu, boleh buka bracket factorize kuadratik. Dia akan jadi R squared minus 6
R squared R squared minus 6 R squared minus 1 tak silap teacher. Yes, minus 16 dengan minus 1. Kita akan dapat R squared minus 16 R squared minus 1. Since dia kata kat sini GP common ratio dia is not equal to 1. So janganlah ambil 1. Masih ada juga yang bagi 1. So jangan ambil 1. Jadinya apa yang teacher nak pesan, bila anak-anak baca soalan, tolong highlight apa-apa information given yang penting. Contoh this one, it is given that the common ratio of the GP is positive and not equal to 1. Ambil highlighter, highlight yang tu. Positive, not equal to 1. And then highlight dekat common ratio. Ataupun boleh tulis, kita highlight and then kita buat bawah dia tulis R. Maksudnya kita nak highlight R, tulis R, nak bagi tahu yang R tu yang kena positif dan R tu lah yang tak boleh equal to 1. Okay, so biasakan macam tu. Nanti kita akan dapatlah R dia. Biasakan highlight yang benda-benda yang penting. Okay, and then this one. Ini apa tu? Majority betul lah sebab dia make use apa yang dia dah buat from A tadi. You just substitute 4 into into B. So substitute for R tu dengan 4 so that tekan je calculator dapat macam biasa. Ni tak ada masalah. B majority betul. Okay. C. Okay, yang ni yang ramai salah. Nampak dia kata. Bila dia kata explain why this GP does not have a sum to infinity. So bila soalan yang explain, dia memang kita kena explain lah. Kita bukan kira, kena explain, tunjuk. Lepas tu dia tanya pula explain kenapa. So kita kena bagi tahulah sebab apa. Okay, kenapa dia tak ada infinity, tak ada sum to infinity. Sebab, kena bagi tahulah sebab apa. Sebab R dia more than 1. Jadi kita nak tahu sebab, okay, dia kata dia nak sebab does not have sum to infinity. So kita balik kepada syarat yang dia kena ada kalau dia wujud sum to infinity. Kita tahu okay, akan wujud sum to infinity kalau R dia less than 1. Jadi ambil yang vice versa lah, yang opposite lah. Maknanya kalau dia more than 1, tak adalah sum to infinity. Itu je. Okay. Lepas tu number 6. Okay, number 6. Okay, cuba tengok. Dia cerita pasal number 6 ni. Oh, 5 digit ni kan. Okay, nak suruh cari how many such 5 digit numbers are odd and greater than 70,000. Okay, nampak. Ramai yang betul. Walaupun, okay ni teacher nak tunjuk walaupun soalan ni banyak working step, tapi anak-anak jangan risau. Dia memang menghalalkan mana-mana cara kerja as long as dia membawa ke lead to jawapan yang betul. Kalau kita kira merapu sangat, memang cara dia step semua salah, memang taklah. Okay. Tapi kalau kita membawa kepada mengarah kepada jawapan yang betul, dikira betul. Okay, so yang this one soalan ni memang ramai yang betul. Ini memang dia baca pun ramai yang betul. Okay. Untuk B, macam dia kata many correct solution, tapi masih ada yang bermasalah untuk solve ni. Solve factorials. Okay, so tengok balik. Soalan ni teacher rasa almost every year lah ada. Cuba tengok. If I'm not mistaken kan, boleh katakan almost every year ada soalan yang macam ni. Soalan yang dia minta kita, yang memaksa kita untuk kita solve yang factorial ni. So kita kena tahu factorial ni macam mana kita nak eliminate factorial. Dia tak boleh suka-suka hati je kita nak hilangkan factorial. No. Dia ada cara dia macam mana nak eliminate factorial. So nanti tengok balik. Dia daripada formula je macam ni kan. Ni datang daripada formula je ni. So n belah kiri, n factorial belah kanan boleh potong je. So nanti kita nak kena tengok benda tu. So belajar balik macam mana kita nak cancel it out. Dia tak boleh simply hilangkan, tak boleh. Kita kena ada satu macam n-2 factorial, kiri n-3 factorial. So anak-anak kena buat dekat n-2, darab n-3 factorial, baru boleh cancel dengan n-3 factorial belah kiri. Okay. So yang ni kena tengok sebab ramai masih ada masalah yang tu. Budak Langkawi pun sama. Sebab teacher kata teacher cakap based on budak-budak Langkawi kan. Okay, yang ni nak suruh cari POA. So, nampak dia kata most candidate were able to get a method mark by using correct approach to finding required angle.
dia boleh dapat boleh dapat angle, tapi still ada juga yang nak tukar dia pergi cari dalam degrees. So tak perlu. Kalau dia bagi dalam radian, anak-anak boleh terus dia guna radian. So dekat kalkulator kita ni kan kat atas ni dia boleh adakan mode degrees ke radian kan. So tukar siap-siap kat situ, bagi dalam mode radian. So that angle yang kita dapat tu dalam unit radian. Okay, sebab dia kata yang ni ramai betul tapi salah dekat situlah. Salah dekat mode radian. Yang kedua, this one. Dia bagi kan soalan tu kata, show that angle POA is 2.366 radians. Dia bagi sampai 4 significant figures. So, bila soalan bagi 4 significant figures, anak-anak ingat, kita kan kena ikut soalan. Yang teacher bagi 3 tadi tu kalau soalan tak minta apa-apa. But now, soalan ni dia minta untuk 4 significant figures. So, anak-anak please ingat, kena ikut soalan. Soalan minta 2.366 4 significant figures. Anak-anak kena bagi pun 2.366. Tak boleh dia minta 4, kita bagi 3, salah. Okay, ada anak-anak kat Langkawi ada dia bagi 3. Teacher tanya, kenapa 3? Kan soalan tu suruh proof 2.366. Dia cakap, teacher kata, kalau IG kan 3 je. Teacher kata, itu teacher kata, ini soalan kata. So, kena faham. Tadi kan ada yang masa teacher bagi tahu tu, kita guna 3 significant figures kalau dia tak ada apa-apa arahan yang spesifik untuk soalan. Tapi kalau ada, kena ikut arahan spesifik soalan. Kalau tak, baru bagi 3 significant figures. Okay. Okay, and then this one. Ini dia kan nak suruh kita just nak cari y kan, y in terms of x. So kita dah belajar pun dalam straight line kan. So y in terms of x. So bila dia dapat straight line, dia mesti kena dapat y equals to mx plus c. So kita kena letaklah y kita, x kita semua tu. So nampak dia kata, many candidate obtain the correct equation. But then went on to use the law of log. Dah dapat betul dah cantik dah. Tapi ada yang disambung lagi. Dia pergi solve pula law of log. Dia masukkan law of log. Salah. So anak-anak sampai sini je jawapan yang anak-anak kena bagi. Okay, jangan terlebih calculation jadi salah. Okay. Errors in finding C usually involve the incorrect use of the given coordinates. Okay. Kenapa jadi salah nak cari C? Kenapa jadi salah nak cari gradient? Sebab dia masukkan point ni, okay, point 4, 7.96. 4 tu dia masukkan dekat x. So dia jadi 4 squared. Salah lah. Sebenarnya 4 ni adalah x squared. X squared tu equals to 4. And then e power of 2y tu equals to 7.96. Ada ramai yang salah sebab dia buat y tu digantikan dengan 7.96. Itulah kesalahan besar yang dia buat. So memang akan efek terus salah. Okay, so anak-anak kena faham. 4 ni okay. E2y ni adalah capital Y kita. X squared tu adalah capital X. Maksudnya yang represent Y axis tu capital Y kan. So represent Y axis tu adalah e power of 2y. Maksudnya apa-apa value dekat koordinat kita, Y punya value tu adalah value untuk e power of 2y. Bukannya untuk yang Y kecil tu je. So anak-anak Langkawi teacher pun buat salah yang tu ramai. And bila teacher baca examiner report ni, yelah memang ramai pun kesalahan yang sama. Okay. And then using equation okay. Okay, nak suruh cari positive value. So kalau anak-anak tengok kan, ini pun samalah. Dia dah cakap kat sini ni. Highlight ni. Positive values. Positive values. Please highlight dekat positive values tu. Guna highlighter highlight. Kenapa? Supaya kita tak silap ambil. So apa? Sebab di sini, dia akan ada x squared kan. So bila di sini ada x squared, apa akan jadi? Dia akan efek kepada x kita. So bila x squared, biasanya kita akan ambil two values lah plus minus. Tapi since soalan tu minta positive values, bagi yang positif je lah. Tak payahlah ambil negatif. That's why teacher kata highlight dekat positive values tu. Okay, yang kedua ada student teacher tanya, teacher kenapa bagi satu je x more than 0.458 je ataupun x more than 22/105 cert tu? Soalan kata values, ada s kan values. So anak-anak kena faham. Kenapa ada s? Kenapa values? Sebab okay, kalau kita tengok x more than 0.458. Lebih besar daripada 0.458. Banyak kan? Bukannya satu, banyak kan? Banyak sangat nilai X yang lagi besar daripada 0.458.
That's why soalan dia minta positive values, ada S. Okay. Yang kedua, mistake yang student buat apa? Ni teacher tengah cerita apa yang examiner report tau. Bukannya, cumanya teacher compare dengan budak MRC Langkawi. So sebenarnya sama. Apa yang examiner report sama dengan budak-budak teacher buat. Okay, tapi bukannya budak-budak yang ambil exam last year, budak-budak yang best you all lah ni, yang kami bagi test hari tu. Paper ni bagi test, so itu yang dia orang buat. Same mistake. Okay, so this one. Dia kata, find the positive values of X for which the straight line exists. Maknanya, kita kena tengok apa? Kita tengok equation kita yang ni kan. So kita kena tengok benda dalam bracket ni. Benda yang dalam bracket tu je lah yang kena positif. So yang dalam bracket, ambil yang dalam bracket tu je yang more than 0. Tapi ramai student silap buat. Dia buat apa? Dia ambil ln Px² minus Q more than 0. That is apa yang examiner report. Dan itulah sebenarnya apa yang budak-budak teacher kat Langkawi buat. So teacher harap kalau ada anak-anak kat Kuantan pun buat the same mistake. So tolong betulkan. Maknanya bila kita nak kata benda tu wujud kan ataupun benda tu tak jadi math error lah apalah kan. Pastikan kita tak boleh ada ln negatif ataupun ln positif ataupun log negatif. Ln ataupun log dia kena positif. So kalau anak-anak ambil negatif, dia memang akan jadi undefined. So apa yang negatif? Ln A. A tu yang tak boleh negatif. Log A. A tu yang tak boleh negatif. Log A boleh negatif. Ln A pun boleh negatif. Biasa kadang-kadang anak-anak tekan calculator ln something, log something akan dapat value negatif kan? Boleh. Nilai ln boleh, nilai log boleh. Yang tak boleh tu, benda kat dalam dia tu, yang dalam bracket itu yang tak boleh negatif. Okay, so jangan tertukar yang tu. Anak-anak Langkawi itulah dia kata careless. So itulah tak sure lah what is the careless mean by him or her kan. Sebab dia kata dia careless. So macam teacher pun terima je lah careless. Sebabnya kenapa bila teacher buat tak rasa pun nak careless? Sebab teacher tak rasa benda tu kena careless kan. Kalau dia tak faham, dia tak dapat lah, bukan sebab careless lah. So mungkin dia kata dia tekan kereta dia ambil lain. Sebenarnya tak faham. Bagi teacher bukan sebab dia careless ke tak careless, dia sebab tak faham. Okay, sebab dia tak faham yang tak boleh negatif tu apa, ln tu ke ataupun nilai tu. So dia ingat ln tu yang tak boleh negatif, that's why dia ambil terus ln Px² minus Q more than 0. Maksudnya ada word, ada kat depan tu ada word ln tu. Tu salah. Okay. Hopefully anak-anak Kuantan, kalau for those yang ada buat same mistake, tolong betulkan. Okay. And then this one. Ni kan. Ini kan show that. Macam tadi teacher kata soalan show that. Show that when x is 11 and then divide x 52. Sebenarnya tengok apa yang teacher cakap tu sama je examiner report dia pun kata. Nampak tak dia kata there were many correct solutions for this part with sufficient detail being shown. Okay, most candidates were able to integrate the given function correctly. So ramai yang dapat integrate. Although they were going to sleep with sign and coefficient, some candidates did not include an arbitrary constant. So ramai yang dia tak include arbitrary constant in their initial integration. So C tu, arbitrary constant tu, C punya value tu lah kan. So dia tak masukkan C. So apa yang jadi, dia tak boleh nak show ni. So nampak dia kata, sebenarnya bila kita ada ni, dia kata was meant to alert. Benda ni was meant to alert candidate that if they did not obtain this result. So bila anak-anak buat, anak-anak tak dapat dydx equal to 52. So please lah alert. Kalau kita tak dapat, maksudnya salah lah kita buat. Itu maksud dia. So dia kata bila ada soalan yang macam ni, so kita kena alert dengan working step kita. Dia kata dydx kena dapat 52, kita kira-kira dapat 51 katakan. Ceklah balik kat mana yang tak kena. Ataupun kita kira-kira dapat 62. Ceklah balik kat mana yang salah. Janganlah kata, dah buat betul dah apa ni, dia suruh show 52. Aku dapat 51. Dia suruh buat 52. So, beza satu je tak apa. No, jangan sekali-kali fikir macam tu. Okay? And find the coordinates of the stationary point on the curve. Okay, this one pun sama. Since dia dah bagi tahu kan kat atas ni. Mana? Okay, so ni X dia. Miss mana tadi? Okay, ni kan dia dah bagi tahu ni kat sini ni. X dia mesti more or equals to -1. So bila dia more or equals to -1, jadi
bila kita nak cari stationary point ni, kita ambil yang positif je lah. That's why kita ambil x equals to 5 only. Sebab ni dia bagi kita tahu kat sini x ni mesti more than negative 3. So kalau anak-anak kira, anak-anak akan dapat kat sini 1, 5 lagi 1, negative 3. So negative 3 tu kan less than negative 1. So tak boleh. X more than negative 1. X more than negative 1. Kita dapat negative 3. So tak boleh. That's why kena ambil 1 je. Okay, yang kedua, this one lah. Untuk A ni kan, nak show that kan. Ramai student miss kat sini lah sebab dia ada fraction. Bila dia ada kat sini ada fraction, ramai yang miss fraction. So, this type of questions pun boleh katakan every year ada. So, anak-anak please buat balik banyak kali. Buat balik yang ni sampai dapat. And then buka, cari balik soalan-soalan yang macam ni. Maksudnya, dia bagi equation, dia bagi Y. And then dia nak suruh kita differentiate. So, cari yang quotient rule ataupun biasanya quotient rule lah sebab dia nak nanti kita akan dapat negatif yang nak buat turun bawah tu. So, tengok balik. Boleh katakan ini pun antara soalan yang memang teacher boleh kata every year akan ada. So, anak-anak please buat balik, fahamkan, belajar teknik dia macam mana nak factorize. Dia kan bila kita differentiate, akan ada satu step tu. Anak-anak kena factorize. Ramai student dia dapat satu step dia dah tak tahu nak buat apa. Sebenarnya yang dia tak tahu nak buat apa tu, step yang dia tak tahu tu sebenarnya adalah step yang dia kena factorize. Tapi dia tak reti nak factorize. So belajar balik macam mana nak factorize. Okay. And then this one. Explain how you could determine the nature of this stationary point. So bila dia kata explain, ayat lah. Nampak? Take the second derivatives. Okay. Ramai student buat second derivative betul dah. Dia memang buat apa? Dia cari second derivative. Cari d2y dx tu betul. Tapi ramai student lupa nak letak and substitute in the value of x. Ramai tak letak substitute value. And then dia terus cakap take the second derivative ataupun find the second derivative. If second derivative positive, make minimum. If second derivative negative, maximum. Itu je dia bagi tahu. Okay? Tapi dia tak beritahu pun yang kita kena substitute. Dah tak dapat markah. Ini ada 2, dah tak dapat 1 je. Okay, that's why anak-anak jangan lupa. Dia kan walaupun kita explain, cuba kita fikir, bayangkan apa yang kita buat. Okay, maksud nak buat macam ni, kena buat macam ni. So, kena ikut step tu. Okay? Alright, so now, hari tu dah, teacher Yana kata dah buat kan, dah kira, dah check semua. So, cuba teacher nak minta tolong, share your score. Berapa anak-anak dapat hari tu? Jujur ya, share. Masukkan markah berapa dapat. Jangan malu, jangan segan. Kan nama dia teacher tak reveal. Teacher hide nama ni. So anak-anak masukkan je. Berapa dapat markah hari tu? Out of 80 marks kan, paper 1 tu berapa dapat? Baik, tak ada lagi respon. Tak kira ke? Oh, dia dapat 90. Okay, bagus. Macam mana boleh dapat 90 ya kalau full mark kita 80? Itu okay. 90 tu teacher confused. Full mark kita 80. So, mungkin dia ambil 90% kot. Bagi over 80 je. Out of 80 berapa dapat? Okay, tak apa dah sejam. Tak ramai yang sudi berkongsi markah. Tapi kalau setakat yang kongsi markah ni, congratulations. Kalau boleh dapat 55 over 80, dapat 45 over 80, bagi teacher dah cukup tinggi. Okay. So, if you guys can get more than 40, more than 30 sebenarnya, dah sangat bagus dah markah tu. Okay, so teruskan usaha. Teacher stop sebab tak ramai yang share kan. So banyak tu je. Malu kot nak share. Padahal kan teacher kata, teacher hide nama. So tak tahu pun siapa dapat berapa. Just share je. Tapi tak apa. Okay, congratulations for those yang dapat 40 and above. Sebab sebenarnya sangat susah nak dapat 40 pun. So kalau anak-anak boleh dapat 40 tu, Alhamdulillah. Okay, so sebenarnya kita ada masa depan yang sangat cerah untuk IG nanti. Okay. So, teacher nak share common mistake. Okay. So, this is
the common mistake yang student selalu sangat buat. Okay, so kita tengok apa dia. Hopefully anak-anak Kuantan tak buat mistake ni. Okay, mari kita tengok. Incorrect integration of the exponential terms. Macam tadi itulah. Usually errors with signs and also with coefficient of the terms. So, omission of the arbitrary constant. So, bila kita integrate anak-anak, please ingat, bila integrate wajib ada plus C. Arbitrary value tu kena ada. So, kalau anak-anak tak letak C tu, kira salah. Okay? Walaupun dia kata dia tak penalize pun siapa yang tak letak C. Tapi dia akan effect lah macam soalan kita buat tadi kan. Kalau anak-anak tak letak C, dia tak penalize. Boleh dapat markah untuk integration tapi dia akan effect untuk step yang seterusnya. So anak-anak please jangan lupa letak plus C. Okay, untuk nak elakkan kita rugi markah untuk step yang seterusnya. Okay, sign error when working out the square bracket notation. Itu selalu jadi. Bukan kata form 4, kadang-kadang sampai form 5 pun sama lagi. Bila dia melibatkan bracket, 2-3 bracket, buka bracket semua, dia punya sign dia semua dah ke laut. Positif, negatif semua dah ke laut. Okay, substitute the limit in the wrong way round with the lower limit being substitute in first. Kan kita kena buat macam, let's say kalau integration kan, kita buat A, B kan. So bila waktu tukar B, A tu jadi salah lah. Okay, lepas tu not checking previous work to make sure that it is correct before manipulate the sign in the work to arrive at the given answer. Okay, fully correct working throughout showing each step in the working really is needed to show how you have obtained a given answer. Okay, so student ramai yang apa dia punya common mistake yang student selalu buat, tak check. Buat, dia dah confident betul, dia tak check. Okay, and then not showing sufficient working for the solution of the quadratic equation. Ni teacher baru cakap tadi. So itulah maksud dia. Tak bagi working yang cukup untuk quadratic equation. Yang itulah yang teacher kata tu, yang anak-anak miss the bracket tu. Wajib ada bracket. Okay, ada lagi common mistake kita. Ada lagi. Okay, not using the given substitution. Sometimes this will cause marks if you are told to use it specifically. Other times it might be lead to errors. Okay. So, katakanlah soalan tu dah bagi dah. Okay, given bla bla bla, cari bla bla bla. So, apa yang soalan bagi tu, gantikan, gunakan. So, bila kita tak ganti, tak guna, itu yang akan effect. Okay. So, giving the answer as a decimal rather than in the form specified in the question. Okay, nampak ni. Kalau diminta dalam exact value, please ya anak-anak, jangan bagi dalam decimal. Sebab decimal tu bukan exact value. Itu satu. Yang kedua, students ni tak bagi dalam specified form yang question tu minta. Question tu kata, okay, bagi dalam bentuk A cert 3 plus B ke, macam tu contoh. Kita pergi buat cara lain, bentuk lain. So, salah. Sebab apa? Sebab kita tak ikut apa yang soalan tu minta. Okay. And then assume that exponential function can be negative. So exponential function tu, untuk function tu sendiri, dia tak boleh negatif. So kita duk assume dia boleh negatif. Okay, not using the given answer in previous part. In this example part 3 and okay. Okay, ini yang soalan yang beranak-anak tu. Not using the given answer in previous part. Maksudnya, okay. Bahagian satu dia suruh cari apa. Okay, bahagian dua suruh cari apa. So, kita tak bagi. Kita tak guna. Sometimes dia suruh guna hands. Kita tak guna. Okay. Bila kita tak guna jawapan apa yang kita dapat, itu yang akan wujudnya error-error tu. Okay. And then leaving the answer in terms of y rather than completing the solution for x. Itu pun sama. Kadang dia kata leave the answer in terms of y. Maybe sometimes soalan tu minta find x values kan. Ataupun dia suruh cari, macam tadi lah teacher kata mungkin soalan tu suruh cari y, tapi kita tekan calculator dia keluar x, kita bagi x. Macam tu. Okay. So kita tahu solution kita mesti bagi x, tapi kita dapat setakat y, kita stop dekat y. Tak boleh. So kita kena buat sampai habis. Okay. So teacher rasa teacher punya slide ni dia dah menuju ke hujung-hujung dah ni. Okay. So my general advice. Okay. You should always read the instruction.
Okay, instruction kan kat depan, dekat question paper kan ada instruction kat depan kan, please read the instruction first. Okay. And then pay attention to the accuracy required when dealing with angles in degrees and angles in radian. So ingat kalau degrees 1 decimal place, radian 3 significant figures. Kalau it not stated dalam soalan tu sendiri. Kalau macam tadi dia bagi dah 4, kena ambil 4 lah. Okay. So you should be aware of the implication of the word hence. Tadi teacher ulang banyak kali. Ni general advice ni nak ulang balik ni. Okay. Kena ada, bila dia kata ada word hence, apa yang kita kena guna kalau ada word hence. Okay. Hence it is often there to help you with the next step in the question. Macam tadi teacher kata, kalau ada word hence maksudnya gunalah. Sebab kalau dia ada hence or otherwise pun gunalah yang hence tu. Sebab sebenarnya hence tu yang akan membantu kita. Okay, so you should only use calculators to check your answer when solve quadratic equation. By either factorized or quadratic formula is expected to be seen as part of the social learning. A similar approach may be used for question involving search. Begitu teacher kata tadi lah, guna calculator boleh, nak check je. Kita nak factorize, guna calculator boleh, tapi tunjuklah step factorization. Okay, nak cari search, nak rationalizekan search, boleh. Nak guna calculator boleh, tapi tunjuklah step kita multiply dia punya conjugate. Faham tak? Maksudnya setiap step tu jangan miss tunjukkan. Still boleh guna calculator, tapi kena cerdik lah, bijak lah. Budak American Kuantan kan bijak-bijak belaka. So, kena bijak. Okay? And then apa lagi? If you run out of paper, tadi saya dah bagi tahu dah, tak cukup space, boleh minta extra paper apa semua tu. Yang tadi saya dah bagi tahu kan. Space kat soalan tu tak cukup, pergi cari blank page tak cukup, blank page tak cukup, cari page belakang tak cukup, cari page dekat ruang formula tak cukup juga, barulah raise hand minta extra paper. Okay, sometimes drawing or marking information on a diagram is helpful. And you are encouraged to do this. Usually kan, kalau macam soalan circular measure kan, so sketch je, conteng je. Soalan tu kita punya. Nak buat macam mana pun ikut suka kita. Conteng lah banyak mana pun. Tak ada invigilator nak marah, tak ada examiner nak marah. Itu soalan kita, nak memudahkan kita, sketch lah, conteng lah. Ikut suka kita. Okay. You need to show full and clear methods to increase your chances of being awarded full marks. Okay, anak-anak ingat tak ada markah pula. Tak ada step, tak ada working step yang diorang akan tolak markah. Kita ada working step tu, dia cakap, oh teacher, dia tengok, oh budak Shimi ni ada working step extra. Working step ni tak boleh ada, dia pun tolak markah. No. Dia tak akan ada step yang dia nak tolak markah. Dia cuma akan bagi markah ada, tolak markah tak ada. So anak-anak jangan risau dengan IG. Okay, nanti apa yang teacher boleh share ni, teacher share dengan teacher Yana ya. Okay, this one yang recorded video ni teacher share. Tapi kalau macam slide, teacher tak share kot. Sebab semua ada dalam recorded video, so boleh tengok je dalam recorded video. Okay. And then next, you should also check that you have actually completed the question by answering in full and in the required form, and incorrect form will be not score accuracy mark. So ingat, soalan minta apa, bagi sampai soalan minta. Jangan soalan suruh cari maximum point. Ataupun soalan suruh determine maximum ataupun minimum point. Kita cari point, cukup, stop kat situ. Kita tak determine pun, kita tak check pun, tak guna pun second derivative ke apa ke, nak determine which point yang maximum, which point yang minimum. So dia kira tak habis, dia kira tak siap. So kita tak boleh dapat full mark. Okay, so kita kena buat sampai habis. Okay. And then apa lagi? You are encouraged to write down any general formula. Okay. So kadang-kadang kan kita nak selak-selak tengok formula tu kan, kita rasa macam susah kan, tak nampak ke susah ke apa, boleh je salin. Ataupun kadang-kadang kita nak guna formula yang simple, contoh volume cone ke, kita tak ingat ke, 1/3 pi r squared h, 1/3 pi r squared h. Lepas tu kita tak ingat. Jadi kita nak elakkan, kita lupa, dapat je paper, kita terus tulis. Tak apa, boleh je. Sangat-sangat digalakkan tulis mana-mana formula yang kita nak guna. Boleh je. Okay. Omitting method step
through using a calculator offer result missing out on mark for solution. Okay. So macam tadi Cik katalah jangan omit method dengan menggantikan method tu dengan calculator. So anak-anak please ingat ni calculator kita ni yang kita bergantung sangat hidup kita kat calculator ni. Okay. Please ingat, calculator ni cuma digunakan sebagai tools dalam pengiraan, dalam perpresaan. Dia cuma sebagai tools, alat bantu kita nak kira. Ingat calculator, ruler, pen, pensel tu semua cuma alat untuk bantu kita jawab soalan exam. Calculator ni bukan method. Anak-anak tak boleh nak assume yang calculator tu adalah method. That's why ramai student dia suka skip method sebab dia guna calculator untuk kira. So dia anggap apa? Calculator tu method ke? No. Kita kena tunjuk semua tu. So kalau anak-anak faham yang calculator tu bukan method, calculator tu cuma alat yang kita gunakan, insya-Allah takkan ada orang yang skip method step. Okay. In question where the answer is given, you are required to show that it is correct and provide fully explained solution with all method steps shown. Ini macam soalan tadi lah, soalan proof, soalan show. Dah ada jawapan kat situ, buatlah sampai dapat. Susah pun kan? Dah ada jawapan kan? So, in question that require a solution of several steps, clearly structured and logically, solution are more likely to gain credit as they are easier to read and follow. So make your examiner jatuh cinta tengok paper awak. Make the examiner rasa macam wah bestnya nak mark paper budak ni macam tu. Okay, sebab bila you guys kena faham yang mark paper kita bukannya examiner daripada Malaysia je. Kita memang ada ramai examiner all over the world, examiner untuk paper IG. So kita kena faham some of country dia tak familiar with with kita punya cara penulisan. Dia tak familiar dengan handwriting kita. Sometimes dia nampak tulisan kita tu kalau macam cantik bulat-bulat tu okey, nampak cantik. Kalau tulisan kita macam cakap ayam tu, dia tengok pun dia macam pusing dia nak baca. Dia nak bagi markah pun Allah. Sebab examiner pun anak-anak kena ingat examiner pun manusia biasa. So kalau kita tak bantu examiner, kita bagi jalan kerja kita berterabur, jalan kerja kita tak kemas, examiner nak tengok pun tak apa kata, tak menarik. Okey. Cuba tanya cikgu-cikgu yang marking paper, teacher marking paper. Kalau kita dapat paper kan, kita tengok paper pula tu kan macam wow, kita tengok paper dia kan marking online kan, kita buka-buka macam wow, bestnya, cantiknya tulisan dia ni. So itu je pun dah buat bagi kita bahagia dah. Oh, tengok tulisan dia dah buat bagi kita bahagia. So nampak tak? Examiner tu macam lembut je hati nak bagi markah. Macam dia cari, dia tengok betul-betul. So kadang-kadang dia nak bagi markah tapi cari-cari tak jumpa. Sebenarnya bukan apa, sebab tak nampak. Tulisan buruk macam tu kan, dia tak nampak. So elakkan benda tu. Jadi kalau boleh bagi secantik yang mungkin. Bagi examiner tengok tu dia dah jatuh cinta dah tengok. Okay. So lagi sekali. On class point kita. Hopefully ramailah kot join. Kita ada 99 participants. So nak tengok. Cuba jawab soalan ni. What is hence and otherwise means? Apa maksud hence dengan otherwise tadi? Short answer. Okay, cuba bagi. Apa maksud hence? Anak-anak boleh je dash. Okay, apa? Okay, hence dash apa? Otherwise dash apa? Boleh describe in your own word. As long as teacher faham, kawan-kawan faham nak baca. Seminit. Alah, baru 2 orang. Alah, hey. Dah dekat seminit dah ni. Bukan suruh buat essay pun anak-anak. Just share apa yang anak-anak faham. Baru 4 orang. Mana lagi yang lain tu? Ada 99 participant tapi hanya 7 student je jawab. Mari kita tengok. Okay. Ini kita tak hide nama.
Okay, refer to answer before. Okay, Wan Nurizati, congrats, betul. Iman cakap use previous answer on the next question. Betul, pandai Iman. Fian kata hence guna jawapan atas, otherwise tak perlu guna jawapan atas. Pandai. Fian punya jawapan pun betul. Aisyah Sofia, hence use previous answer, otherwise can use other equation. Betul. Amni use answer from before. Betul. Wan Adina disabitkan. Disabitkan. Tidak pun faham sikit. Aisyah jadi. Adli Faris, after finding the answer, solve another problem. After finding the answer, solve another problem. Oh, okay. Answer given in the question may be correct or incorrect. Adli Faris salah apa yang ni. Haziq pula salah faham ke Adli, tak apa kan teacher betulkan. Haziq kata you need to do the answer from previous question. Okay, you need to use the answer from previous question. Aisyah cakap use previous answer, betul. Danish Faris, send apa ni? Yasmin kena guna soalan A, otherwise boleh guna A atau buat baru, tapi it is suggested to PGG to prinsip to pegang to prinsip hands. Okay, teacher suka jawapan Yasmin. Cuba tengok jawapan Yasmin. Okay. Cuba tengok jawapan Yasmin. Ini jawapan yang teacher nak. Yang jawapan yang antara semua ni yang paling tepat. Okay, dia kata apa? Hence tu maksudnya kena guna soalan A. Maknanya bila soalan tu dia ada sebut kat situ hence, that means kita kena guna bahagian sebelum dia tu. Kalau soalan tu dalam bahagian B, so kita kena guna bahagian A untuk jawab bahagian B. Betul, tepat Yasmin cakap. And then otherwise, boleh guna A dan boleh juga tak guna. That's why tadi macam ada yang kata otherwise tak payah guna. Bukan tak payah. Boleh nak guna yang daripada bahagian A dan boleh juga tak guna. Tetapi dicadangkan guna. Sebabnya walaupun dia kata otherwise, sebenarnya cara yang paling mudah adalah bila kita guna. Okay, so itu memang penggubal soalan dia yang bagi tahu. So itu yang teacher nak share. So pandai Yasmin ni fokus. Bagus dia. Kalau depan-depan teacher dah bagi coklat Langkawi dah ni. Okay. Alright. So thank you untuk yang respon. Okay, so kita tengok. Ni dah hujung-hujung dah ni. Dah tak ada apa dah teacher nak tanya ni. Ada sikit pesanan-pesanan je lah. Things to do before the exam. Okay, apa yang anak-anak kena buat before exam? Find out when the exam are and plan your revision. Okay. Set your revision timetable. Macam tadi teacher katalah, okay, exam bila nak study MAT, bila study biology. So kita kena tahu. Sebabnya jangan exam bila tak tahu, tak boleh. So kita kena tahu pasal tu. Okay, find out how long each paper. So tu teacher dah bagi tahu dah, for each paper 2 hours. Okay. How many questions? How many marks there are for each question, and work out how long you have for each question. Okay, so sebenarnya cara dia anak-anak, okay, cara pengiraan dia, 1 markah diwakili oleh 1.5 minit. Jadi senang je untuk anak-anak nak kira. Kalau soalan tu 2 markah, maksudnya anak-anak kena spend maksimum 3 minit. 1 markah 1.5. So kalau 2 markah 1.5 times tu jadi 3. So kalau 4 marks 6 minit. 6 minutes tu adalah maximum time yang anak-anak kena allocate untuk that question. Kalau anak-anak rasa dah lebih daripada masa yang sepatutnya, move ke soalan lain. Jangan menghadap yang tu je. Okay, tapi kalau kita boleh siapkan less dan masa yang diberikan, lagi laju, so lagi bagus. Okay, cuma yang teacher bagi tadi tu adalah cara nak kira. Kadang-kadang ada student yang dia tak tahu pun. Teacher, berapa minit masa yang saya perlu allocate untuk this question? For this question berapa? For this question berapa? It depends on bilangan markah. Okay, so 1 markah represent 1.5 minit. So anak-anak kira, carilah sendiri 1.5 minit. Okay. Okay, and then know the meaning of command words used. Tadi teacher dah beritahu kan. Look at past exam papers and highlight the command words and check what they mean. Tadi pun teacher dah beritahu dah. So ni dalam kita buat past years question, kita train diri kita macam tu. Make revision notes, try different styles of notes. Okay, make your own dictionary or draw up a glossary of key terms for each section of the syllabus. Contoh kalau dia kata
kinematics kan, kalau dia kata maximum, dia nak maximum velocity, apa maksud dia? Dia kata velocity to zero, apa maksud dia? Kan? So kita buat sendiri kita punya dictionary kita. Kalau D2 to minimum apa jadi? D2 to maximum apa jadi? Contoh kan? So kita buat sendiri benda-benda tu. Kan? Practice draw clear, simple, neat, fully label mathematical diagram. So bila kita nak buat graph, especially sebab biasanya kita graph lah yang kita nak kena sketch tu kan. So biasakan bila sketch graph, kena ada x axis, kena ada y axis. And then setiap dia punya apa? Y intercept, x intercept tu mesti kena ada. Okay, itu wajib ada bila kita draw graph. Okay. Dan apa lagi yang kita kena buat sebelum exam? Work for short periods, then have a break. Revise small section of the syllabus at a time. So, jangan study sampai tak break. Okay, buat apa-apa pun kita kena break. Okay, ambil fresh air tu, rehat dulu. Rehatkan otak kita. Dan anak-anak kena sentiasa ingat, kita study bukan untuk orang lain, kita study untuk kita. Kita study untuk kita, study untuk kawan. Sebab apa? Sebab bila kita belajar, kita kena pandai. Kenapa kena pandai? Sebab nak ajar kawan. Biasa teacher kata tadi, tolonglah jadi duta kecil kepada cikgu-cikgu supaya anda-anda yang pandai itu boleh tolong ajar kawan yang kurang sikit. So bila kita banyak ajar kawan, Allah akan bantu kita. So kita kena belajar, kita kena pandai. Kenapa? Kita ada satu tanggungjawab. Apa tanggungjawab kita? Nak pandaikan orang-orang di sekitar kita. So jangan fikir nak pandai kita seorang je. So kalau kita fikir kita nak pandai kita seorang je, kita faham sikit pun kita tak apa, faham sikit-sikit. Tapi kalau anak-anak fikir belajar sebab nak pandaikan kawan-kawan, anak-anak akan pastikan faham sampai ke akar umbi. Sebab apa? Sebab kita nak ajar kawan, nanti kawan tanya macam mana. Takkan kawan tanya kita, kita tak tahu. Tapi kita nak ajar kawan kan. So apa yang akan jadi? Biasanya kalau kita memang ada aim, ada niat, kita memang nak ajar kawan sampai pandai, kita akan usaha belajar sampai orang kata sampai basic lah, sampai akar umbi lah, sampai kita faham betul lah. So nampak tak? Secara tak langsung, dia akan buat bagi kita lagi faham. Okay, so test yourself by writing out key points, working through revision exercise from your textbook. Ini yang macam tadi saya katalah, working through past papers and mark them using the mark scheme. So pastikan kena setiap kali kita jawab soalan APMAT, setiap kali kita mark jawapan kita tu. Ada setengahnya dia tak mark jawapan, dia buat je. Ada budak Langkawi ada, Allah. Kita cakap buat, check, tapi tak check. Ada. So bila teacher tengok dia dah buat habis kan, so tak check. Dia pun ambil paper dia check. Allah, banyaknya salah. Dia jadi macam kita shock sendiri tau. Kita buat, tapi kita tak check. Kita tak tahu kita buat betul ke salah. So kita akan buat lagi set lain, benda yang salah yang kita dah buat set lepas. So tak boleh. Lagi cantik kan, satu soalan check. Kita buat kan, okay, dapat jawapan. Check kawan. Kau dapat berapa jawapan? Check. Oh sama, okay bagus. Sama, okay lah, boleh move ke soalan lain. Buat. Kau dapat berapa? Tengok, kawan kita dah check dah jawapan. Check dia dapat berapa, tengok, tak sama. Kalau dia tak sama, kita check. Maksudnya kita yang salah. Apa yang salah? Check balik. So kita boleh betulkan masa tu. Otak kita ni ingat lagi sebab kita tengah buat. Tapi kalau awak nak tunggu sampai habis, sampai minggu depan, sampai bulan depan baru nak check, memang lupalah. Okay, so buat kena check. Make sure that you show all the necessary working when practicing question. So itu memang kita selalu pesan lah. Kena sentiasa tunjuk step, jangan skip step. Okay, make sure that your answers are in the correct form. Okay, masa praktis pun kena pastikan dah bagi jawapan yang betul. Have a look at the past question. Kita tahu semua orang buat dah yang tu. Look at mark scheme to help you to understand how the marks are awarded for each question. Itu wajib. Kena tengok mark scheme supaya kita tahu. Oh, patutlah tak dapat markah. Oh, patutlah salah. Tu tak ada, ni tak ada. Faham tak? So, bila kita buat tu, kita kena check. Apa yang membuatkan kita tak dapat markah. Okay, so in the examination. So, masa exam, apa yang perlu kita buat? Okay, yang pertama, read instruction. Itu wajib read instruction. And attempt to answer all question. Jangan ada miss satu soalan pun. Jawab semua. Plan your time according to mark. Ni dah bagi tahu dah. Plan your time ikut markah. Markah tu sikit, sekejaplah masa dia. Markah tu panjang, panjanglah masa dia. Markah tu besar, banyak, panjanglah masa dia. Okay. And then do not leave out question or part of question. Remember, no answer means no mark. Maksudnya jangan sekali-kali tinggalkan jawapan ruang tu kosong.
Tak tahu pun cuba jawab. Sebabnya kalau kita jawab, mana tahu tak betul, dapat juga markah. Tapi kalau kita memang tinggal kosong, sah-sah tak dapat markah. Okay, so cuba juga jawab. Read each question very carefully and identify the common word you could underline or highlight. Tadi saya bagi tahu kan, highlight. Okay, identify the other keywords and perhaps underline them too. Try to put the question into your own words to understand what is really asking. Kadang-kadang kita baca soalan kita tak faham. Tambah-tambah IG soalan English kan. So, kalau soalan bahasa Melayu pun kadang-kadang kita tak faham sebab soalan maths kan. So, macam kita tak tahu dia tanya apa sometimes kan. So, macam mana cara kita nak bagi kita faham? Cuba tukar dalam ayat kita sendiri. So, kita cuba faham dalam ayat kita sendiri. So, macam teacher cakap tadi, even though kalau macam kita mother tongue kita English pun, soalan English tak tentu kita faham. Kalau mother tongue kita BM pun, kita duduk cakap BM and then katakanlah soalan tu dia tanya soalan bahasa Melayu pun, mungkin kita tak faham juga. Sebab apa? Sebab kadang-kadang yang kita tak faham tu, kita tak tahu dia nak apa. Kena clear tu. Kita tak faham tu sebab kita tak tahu dia nak apa. Jadi kita cuba baca satu-satu ayat, fahamkan dalam ayat kita sendiri. Itu yang lebih membantu. Okay? And then apa lagi? Read all parts of question before starting your answer. Think carefully about what is needed for each part. You will not need to repeat material. Okay? So, bacalah kata kunci dia. Baca betul-betul. Pull out the information given. Yang penting-penting, highlightkan, tulis balik. Pull out dia tu. Okay. Look very carefully at the resource material you are given. Okay, so apa dia bagi tu? Read the title, key, axis of graph. Tengoklah apa dia bagi. Look date, skill, location. So tengok apa-apa yang dia bagi tu. Try use color pencil or pen to pick out anything that the question ask you about. Macam teacher katalah, kita nak pull out information given, kita highlight, kita guna color lain ke apalah bagi kita nampak. Answer the question that is being asked. This is very important. Sebab kita nak kena tahu soalan tu nak apa. Kalau kita tak tahu soalan tu nak apa, kita nak buat apa? That's why kena answer the question that is being asked. Kadang-kadang soalan suruh cari lain kita jawab. Okay? Kadang-kadang soalan tu suruh cari sin theta. Okay, so katakanlah dia suruh cari sin theta. So kita pun dapat. Kita cari sin theta, kita dapat. Sin theta equals to 1/2. So kita pun terus kita sambung pula. Theta equals to, kita kira pula theta. Salah. Sebab soalan tu suruh cari sin theta, bukan theta. Okay, that's why teacher kata, answer the question that being asked. Bukannya kita yang suka-suka bagi jawapan. Okay, use your knowledge and understanding. So of course, 2 jam dalam Dewan Peperiksaan, 2 jam menghadap exam tu, gunalah segala knowledge yang kita ada, segala understanding kita untuk subjek tu. Cuba jawab sebaik yang mungkin. Okay? And then do not just write all you know. Nampak? Only write what is need to answer the question. Jangan semua nak tulis, padahal tak ada kaitan dengan soalan tu. No, kita hanya tulis benda yang berkaitan dengan soalan. Plan your answers. Okay, kenapa kita nak kena plan your answers? Plan answer kita tu supaya answer yang kita bagi tu elok, tepat, sama dengan mark scheme. Dan kita mampu-mampu bagi jawapan. Okay, and then annotated diagram can help you. Okay, macam teacher kata tadi, kalau kita rasa diagram membantu, especially kalau yang melibatkan diagram, dia sangat membantu. So kita sketch lah. Kalau macam Trigo sometimes nak lukis quadrant apa semua, nak lukis, silakan. Nak lukis triangle, right angle triangle, silakan. Itu question paper kita. So buatlah sendiri, contenglah sebanyak mana kita nak. Okay, then make sure your writing is clear and easy to read. Tadi teacher dah kata, it is no good writing a brilliant answer if the examiner cannot read it. Faham kan? Apa tu? Jawapan kita sangat hebat, sangat bagus, tapi examiner tak boleh baca. No point kan? Okay, so now on class point. Jom, cepat. What I have to do before examination. Okay. So ni word cloud. Kalau word cloud tak ada nama. So jangan risau word cloud tak ada nama. So what I have to do before examination. Okay, cuba jawab. Ni tak ada nama ya. Apa yang kena buat before exam?
Okay, seminit je bagi cepat-cepat. What I have to do before examination. Okay, seminit cukup. Okay, mari kita tengok. Study. Nampak ada 3 orang jawab study. Recite doa. 2 orang nak doa. Do a lot of exercise. Okay, study dah ramai. Okay, kita close submission. Okay, kita close submission. Okay. Buat preparation tajuk yang boleh jawab. Set your mind, set that at maths is easy. Yang itu teacher suka. Ya, kita kena set mind, at maths senang je. So, bila kita rasa benda tu senang, kita akan jawab dengan senang. Tahu strategi nak jawab, practice past year papers, yes, tu paling bagus. Ya, kena practice past year papers. Study topik yang confirm boleh score, enough revision exercise, concentrate, have a good rest. Tak payah rest lagi pun tak apalah. Sebelum exam ni, sekarang ni biar kita penat-penat dahulu, bersenang-senang kemudian. Okay, study and do revision, sleep early the day before exam. Kalau hari exam je lah. Study, pray, doa, focus, do a lot of exercise. Yes, study banyak. Write all the formula that I remember on the paper. Buat past paper and then cikgu, read instruction carefully, list down the formula, remember formula. Tak payah hafal sangat pun tak apa formula sebab formula given kan. Pastikan stationery cukup, read, okay. Ini ramainya bagi bagi jawapan dia macam a day before exam je tu. So yang dia kata tidur awal, stationery cukup. So okey lah, anak-anak tahu anak-anak apa yang nak buat. Itu yang penting. Okay, so ni memang berapa? 1, 2, 3 slide yang dah last dah. So ulang benda yang sama. Ensure that you have actually answered the question. Do not spend too long dekat satu-satu soalan. Okay. Make sure that you have given the answer in the required form. Macam tadi teacher katalah, tengok diminta dalam bentuk apa, bagi. Make sure show that tu, buat sampai dapat apa yang diminta. Okay. Lepas tu, if a question part start with the hands, okay, tadi pun teacher dah ulang dah apa yang kita kena buat. Okay. And ada lagi. If a question part start with the hands or otherwise, tadi teacher dah bagi tahu, dah ulang pun. Yasmin tadi pandai jawab betul, tepat untuk hands or otherwise tu. Okay, degree tadi ramai yang pandai jawab betul. Kalau degree 1 decimal place, unless it's stated. Okay, draw diagram. Kalau dia membantu, contoh macam geometric, trigonometric, nampak? Benda-benda tu boleh membantu kita, so draw je. If your answer is in radian, make sure, nampak? Dia bagi 3 significant figures. Unless it's stated. Okay. And then ada sikit lagi. Make sure you cross out clearly any word that you do not want examiner mark. Tadi teacher tanya yang awal-awal tadi dah bagi tahu banyak kali dah. So tak nak kita cross je. If you run out of room when answering ni, okay. Minta je kertas. Boleh. Do not write your answers in pencil. Tadi dah cakap. Jangan tulis dengan pencil and then cover balik dengan pen, double dengan pen. Jangan. Kalau kita rasa kita dah habis, dah siap semua dah. Tapi kita dah habis, tiba-tiba ada lagi setengah jam. Wah, banyak lagi masa, kita dah siap dah. So jangan kita cakap, dah siap dah, ada lagi setengah jam. Oh, tengok jam, setengah jam lagi kita pun tidur. No. Kita ada masa, apa yang perlu kita buat? Check carefully. Buka satu-satu, check balik satu-satu. Dengan berhati-hati. Check balik satu-satu. Okay, once again, teacher nak minta tolong anak-anak guna class point. After 4-hour session, okay, ini pun word cloud yang tak ada nama. So, anak-anak boleh je. Okay, this one teacher open untuk submit more than sekali. So, anak-anak boleh submit banyak kali. Ini open after 4-hour session. Anak-anak boleh bagi tahu je. Selepas 4 jam ni apa yang anak-anak dapat. Dia macam this one slide ni untuk reflection untuk the whole program. So, anything yang anak-anak nak cakap, nak bagi tahu kat teacher Yana pun tak apa sebab all these responses teacher akan bagi dekat teacher Yana nanti. So kalau rasa macam bestnya program macam ni nanti teacher Yana buat lagi lah. Okay, tulis je. Bestnya kami faham lah, kami nak belajar lah, saya rasa macam saya dah ada semangat lah. Ataupun saya rasa
saya rasa saya tak semangat lagi. Lepas makan nasi lemak, saya kenyang, saya tak semangat. Anything, tulis je. Okay. So this one teacher bagi dalam 2 minit untuk anak-anak submit your pendapat ataupun apa-apa yang anak-anak nak tulis. As I told you before, boleh submit banyak kali. So sepatutnya teacher akan terima responses ni banyak kali lah, banyak lah, tak semestinya sikit sebab awak boleh hantar banyak-banyak kan. This one pun tak ada nama kan, so it's okay, anak-anak nak tulis sejujur yang mungkin. Teacher akan baca, Teacher Yana pun akan baca. So anak-anak boleh tulis untuk teacher dan untuk Teacher Yana pun okey. Teacher baca dan teacher akan bagi Teacher Yana baca. So biasa kalau kita ada program kan, kita akan buat macam satu sesi untuk anak-anak bagi feedback kan. Inilah dia feedback. Tapi feedback yang lebih santai lah, tak payah nak isi-isi borang semua tu kan. Alamak baru 35, kita ada 100 lebih kan student. So sepatutnya dia responses yang ni last ni wajib untuk semua orang. Semua orang, setiap orang kena respon sebab dia penilaian di evaluation for this program. So semua orang kena jawab. Dia tak ada cakap malas lah, tak ada. Ini semua orang kena jawab. Kalau tak nanti teacher buat nanti teacher Yana print borang, you all kena isi borang. Anak ke isi borang. Isi borang, satu-satu tulis nama, kelas apa semua, lepas tu kena submit. Kan tak best kan? Ni ada shortcut. Submit je kat sini. Okay, teacher tak close submission sebab sambil-sambil kita nak pergi ke next slide. Anak-anak mungkin ada lagi yang nak submit. Okay, sambil-sambil tu boleh submit. Alright, so habis ni kita ada Q&A session. So kalau ada sambil-sambil kita nak tunggu anak-anak submit dia punya respons dia, boleh tanya soalan. Kalau ada soalan, boleh unmute bercakap ataupun boleh text dekat chat box pun boleh. Kita tunggu kalau ada soalan. Terus ni sebenarnya soalan ni nak tunggu before kita end lah. Tak cukup lagi ni. Teacher Yana kata ada 100 lebih student ni. Responses baru ada 60 lebih. Buat dengan MRSM, kalau IG harusnya MRSM KKB. Student 100 lebih, respon 200 lebih. Kuantan student 100 lebih, respon 60 lebih. Macam mana ni? Maksudnya ada lagi tak respon ni? Okay, maksimum lah teacher bagi sampai ni 4 minit lebih. 5 minit lah. Lepas tu tadi nak bagi 2 minit kan? Okay, tak apa. So, sambil-sambil tu teacher tunggu soalan. Kalau ada soalan, ada apa-apa nak tanya. Teacher akan stop submission pukul 5 minit. Okay. So 4:58, 59. Okay, cukup 5 minit kita close submission. So ni semua tak apa, ni let teacher dengan teacher Yana je akan baca nanti. Okay, so our next slide is Q&A. Teacher Yana, main nak tengok jap anak-anak dekat PSP tu tak nampak. On camera, jap nak tengok dia orang.
Okay. So kalau ada apa-apa soalan, okay. Meriah aja lagi. Okay, so kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Okay, so sambil-sambil tu teacher, ini slide teacher yang terakhir. So mungkin ada yang tertanya-tanya tadi, kenapa bila dia nak masuk, dia nampak Google Meet dia yang projek kasih kan? Okay, so teacher nak wawarkan projek kasih at Maths by Dr. Shimi ni, teacher sendiri yang dijemput sebagai penceramah, teacher bersama-sama tim projek kasih, bersama-sama mengurus, merealisasikan program ni, dan program ni dah masuk ke siri yang if I'm not mistaken, siri ke-7 tak silap teacher. So siri ke-7 kita ni lah dia. Cuti sekolah bulan September nanti. So 5 hingga 8 September 2022 kita ada cuti sekolah dalam 10 hari. So kami projek kasih buat 4 hari program. Teacher sendiri yang akan ajar. So kita ada bayaran dia ada bayaran. Bayaran dia RM5 sejam. So anak-anak boleh bayar atas bayaran RM5 sejam ni bukan bayar kat teacher. Bayar dekat projek kasih, tim projek kasih. Tim projek kasih ni dia akan guna duit tu bukan untuk bagi kat teacher, bukan untuk dia nak belanja untuk projek kasih belanja, tak. Dia guna dana yang dia orang kumpul ni untuk bantu orang-orang lain kat sana yang lebih memerlukan. So kita ada ramai tempat-tempat yang perlu. So ini macam NGO punya program dia orang buat. Jemput teacher sebagai penceramah. So teacher setujulah itu nak jadi tenaga pengajar dia. So start tu lah bermulanya episod teacher dengan tim projek kasih. So memang kami akan buat. So tak silap teacher ini dah siri yang ke-7. So hasilnya dah tengok pun budak-budak SPM yang baru ni ramai yang mana yang join, boleh nampaklah perbezaan dia. So this one terbuka kepada semua student Form 4 dan Form 5. Kalau student tu ambil IG, dia boleh je register untuk Form 4 dan Form 5. So macam mana nak register? Boleh pergi kepada mana ni, www.projectkasih.org. Ataupun kalau anak-anak nak link, sebab dia ada satu link yang terus boleh pergi register tu. So dia bukannya anak-anak kena bayar cash kat cikgu ke, tak ada. Ni semua tim projek kasih dia dah buat sebab dia orang dah banyak kali buat, dia orang dah bertahun-tahun sebenarnya untuk buat projek ni. So dia dah ada cara dia semua dah. So anak-anak boleh pergi kat link, register kat link macam tu je. Okay, so untuk portion rule tak apa ke kalau tak factorize sampai habis. Kalau soalan tak minta untuk factorize ataupun kalau soalan tak minta state jawapan dalam bentuk apa-apa, okey. Differentiate tinggal kat situ cukup. Tapi kalau anak-anak tengok macam soalan kita buat baru ni kan, pada Oktober November 13 tu, dia ada satu soalan quotient rule tapi dia suruh kita state in terms of yang A, B, C tu. Okay, yang tu memerlukan kita factorize sebab kita nak dapat bentuk sama macam dia. So itu kena factorize. Okay, kalau fail mock IG ada chance ke dapat A untuk IGCSE? Kalau mock IG fail, awak perlu usaha yang sangat banyak untuk awak dapat A. Tapi kalau awak fail IG, untuk awak nak dapat sampai ke C atau B boleh lagi. Tapi kalau nak dapat A, awak kena perlu usaha yang sangat banyak. Teacher tak boleh macam simple nak kata, tak apa awak fail, awak boleh dapat A. No. Kat budak teacher sendiri pun teacher tak cakap macam tu. Sebab apa? Teacher tak boleh juga kata, awak fail, awak tak boleh dapat A. No juga, tak boleh cakap macam tu juga. Sebab it depends on student tu sendiri. Siapa yang akan tentukan dia boleh dapat A ke tak? Student tu sendiri dan of course Allah lah kan. So Allah akan tengok apa? Tengok usaha kita. Jadi kalau anak-anak fail nak dapat A, anak-anak kena usaha yang sangat banyak. Tapi kalau anak-anak tak dapat A untuk IG pun jangan risau. Macam teacher kata, aim kita sebenarnya IGCSE ni just added value je untuk kita. Added value untuk anak-anak. Sebenarnya yang betul-betulnya kita kena aim for SPM. So kalau anak-anak dah sit for IGCSE, anak-anak dah study untuk IGCSE, dah belajar untuk IGCSE, percayalah cakap teacher, SPM nanti tahun depan anak-anak akan rasa lebih tenang, lebih pandai daripada anak-anak yang tak ambil IG nanti. Kan? So sebab apa? Sebab awak tengah berusaha ni, sedaya upaya ni, study ni nak sit for IGCSE. So jangan risau yang tu. Pendapat cikgu topik mana yang banyak kena revise? Depends dekat student. Kalau kita rasa tajuk differentiation kita dah terror, buat apa nak tengok lagi? Ataupun kita rasa tajuk integration dah terror, buat apa kita nak tengok lagi? Faham tak? So kita nak revise yang mana? Tajuk yang kita memang lemah, tajuk yang memang kita tak tahu, tajuk yang kita dah strong enough, tak apa, tengok sikit-sikit je. Yang kita tak boleh, itu yang kita tengok lagi.
Dia ada tips tak untuk hafal formula? Adina nak hafal formula apa? Sebab untuk IG, formula kan given. Formula apa yang nak hafal? Teacher pun tak hafal formula. So formula apa yang nak hafal? Cuba bagi tahu. Untuk IGCSE, formula yang nak guna semua dia bagi. So kita tak ada hafal. So kalau kata nak hafal formula, kita tak tahu. Formula apa yang nak kena hafal tu? Apa maksud Adina nak hafal formula? Okay, ada lagi soalan. Kalau buat banyak, kalau buat banyak-banyak past papers boleh score A star ke? Of course. Sebab dia kebanyakannya kita akan nampak soalan tu macam berulang je. Kalau anak-anak boleh siapkan, tak payah banyak lah. 20 set cukup. 20 set past year questions kan. 20 set tu maksudnya 20 set tu paper 1, paper 2 lah 20 set. So ada 40 paper yang anak-anak buat. Percayalah cakap teacher. Boleh dapat dah. Tapi janganlah siap tapi tak faham apa-apa. Setakat buat je tak boleh lah. Maksudnya kita siap, faham, buat, check apa yang tak dapat. 20 set tu sebenarnya dah banyak dah bantu kita. Okay, so ada lagi tak? Kalau ada lagi boleh letak kat chat box. Okay, so balik kepada program projek kasih. Silalah join, daftar kalau nak daftar. Kalau nak link dia nanti boleh minta dengan teacher Yana. So nanti teacher share je. Teacher forward je kat teacher Yana. So team teacher dah forward kat teacher, nanti teacher akan forward kat teacher Yana. So anak-anak siapa-siapa nak register, boleh je register. Cuma nak bagi tahu limited space. Dia tak adalah buka untuk ramai orang kan. Sebab teacher rasa kalau ramai sangat pun teacher tak boleh handle. So bergantung kepada bilangan berapa banyak kosong yang ada, banyak tu je dibuka. Okay, so 4 kelas kita akan ada 4 hari, 5, 6 hari bulan, 2 hari tajuk form 4, and then 7 dengan 8 hari bulan, 2 hari tajuk form 5. So anak-anak yang barisan Langkawi teacher memang ramailah join sebabnya dekat Langkawi ni, tak tahulah kalau kat Kuantan, kami kat Langkawi tak ada masa sangat nak duduk, nak revise balik daripada A sampai Z tu tak ada masa. Contohkan kalau macam tajuk vectors. Tajuk vectors, nak ulang balik daripada awal ni A to Z tu, A to Z tu, tak boleh nak ulang, tak ada masa sebab dekat maktab sendiri kita dah berebut subjek lain. Kita nak buat, kita nak duduk 1 hari untuk teacher ajar the whole chapter, tak sempat sebab tak ada masa. Jadi that's why lah budak-budak teacher, budak-budak Embarasan Langkawi, kalau anak-anak join nanti boleh tengoklah dia sebenarnya yang join kelas ni boleh katakan seluruh Malaysia, Embarasan seluruh Malaysia, budak-budak sekolah biasa pun join. Sabah Sarawak pun ada, daripada utara, selatan, pantai timur semua join. So kat dalam grup kita nanti kalau anak-anak join, anak-anak akan dapat rasa 4 hari belajar kita dah cover 6 tajuk. So kalau anak-anak rasa dalam masa macam banyaknya benda yang banyaknya lagi aku tak cover, banyak lagi aku tak cover, join je kelas tu dalam masa 6 hari fokus, insya-Allah kita akan cover daripada basic, start balik daripada awal. Okay, contohkan kalau macam tajuk form 4, okay anak-anak nak ambil IG, index number tak belajar, so nanti hari index number tak payahlah join, okay? And then masuk untuk vectors dengan solution of triangle. So maybe form 4 kata, oh teacher kami IGCSE tak ada solution of triangle. Siapa cakap tak ada? Dia memang tak direct cakap solution of triangle, tapi dia ada application. Macam dalam solution of triangle pun masih ada sikit penggunaan circular measure kan. So nanti anak-anak pun akan belajar juga penggunaan formula nak cari area, triangle semua tu. Actually dalam circular measure pun kita akan guna nanti. So sebenarnya sama je. Apa yang kita akan belajar nanti, you akan belajar ni sama akan guna apply dalam IGCSE dan juga SPM. Okay. So teacher mengharapkan pokoklah nanti tiba-tiba admin share nama-nama student dengan teacher, ada budak Kuantan, hopefully lah boleh jumpa lagi kan. Okay. So teacher tengah tunggu soalan, dah tak ada tu soalan. Tu je ke? Tak ada apa dah nak tanya? Okay, so kalau tak ada apa-apa, saya rasa teacher nak stop kat sini je. Terima kasih dekat teacher Yana kat unit Maths Embarasan Kuantan. Jemput teacher untuk berkongsi sedikit ilmu pasal IGCSE ni. So mungkin teacher rasa banyak lagi kod yang teacher rasa mungkin kita boleh share future nanti kalau ada masa lagi, kalau ni kan. Untuk junior awak pula lakut nanti kan. Sebab sebenarnya macam kita kata, hidup kita ni, ilmu yang kita ada tu bukan setakat tu je. Banyak lagi benda yang kita kena korek gali. So anak-anak jangan berhenti di sini, teruskan usaha. Walaupun kata exam berapa hari je lagi, ada yang kata sempat ke tak sempat, biarlah itu Allah punya kuasa.
kita punya kuasa, kemampuan kita usaha. So kita usaha sampai ke titisan darah terakhir tu. Usaha je. So, nanti percayalah Allah tu kan maha pemurah. So Allah akan bagi kat kita. Dia nampak effort kita tu, dia mesti akan bagi. So usahalah, jangan berhenti berusaha. Dan berdoa, jangan berhenti berdoa. So teacher nak ucapkan thank you semua. So yang baik itu daripada Allah SWT, yang tak baik itu daripada teacher sendiri. So terima kasih semua. Minta maaf terlebih terkurang apa-apa. So teacher wish all the best untuk semua anak-anak MRSM Kuantan yang nak sit for more IG and juga for IGCSE this coming October. Teacher doakan semua boleh score A. Itu je daripada teacher. Thank you. So teacher pass semula kepada Cikgu Nuraida.